Okey, jom kita cuba buka lah. Okey, sebelum tu saya nak try dulu beza dia. Nanti kita tak nampak beza pula. Macam mana beza dia selepas pasang dengan tak pasang lagi dia punya tu. Jadi kita nak buka ni, rantai dia ni boleh buka tu. Okey, tengok. Okey, sebab gear, pastikan gear paling last sekali ya. Okey, rantai dia boleh buka dan keluarkan saja. Tangan memang kotor sikit lah. Mana ada buat kerja bersih. Okey, jom kita tengok. Ini dia punya tu. Okey, saya dapat beza. Okey. Saya cuba lagi sekali. Kita tap sekali. Allah, silap. Tap, tengok berapa kali dia boleh pusing. Satu je. Satu saja. Okey, dengan kekuatan badan saya lah. Nanti kita lepas dah buka, kita akan tengok perbezaan dia lah. Jom. Okey guys, jom kita lihat perbezaannya yang sangat berbeza-beza. Ianya berpusing-pusing. Tu dia punya laju dia punya pusing. Itu yang kita mau. Okey, sekarang kita proses nak buka dia punya pedal lah. Jadi ini adalah alat yang kita gunakan. Jadi anda perlu ada alat inilah untuk buka kan pedal ni. Jadi kalau tak ada alat ni memang sangat sukar untuk kita buka tau. Jadi anda wajib memilikinya. Okey, tapi itulah, ada beberapa barang yang kita perlu tengok juga sebab ada yang tak boleh digunakan. Agak sukar sikit lah, tapi boleh. Benda ni boleh buka. Okey, baik. Okey, sekarang inilah yang problem utama saya ya. Apabila alat yang kita beli kat Shopee ni sebenarnya sangat mendukacitakan. Dia tak berapa fit sebenarnya dengan barang yang ada di basikal tu. BB dia punya BB bottom dia punya tu, tengok bersusah payahnya untuk kita melepaskan, dan memang tak boleh, memang ketat. Kalau ketat, bahasa dia ketat lahawau lah. Jadi inilah solution dia. Saya terus bawa pergi berjumpa dengan yang pakar untuk menggodek-godekkan basikal saya. Tengok, pada mulanya memang susah juga. Dia terlepas juga. Memang kena ada teknik yang terbaik, iaitu menggunakan batang paip ni. Nampak? Kita panjangkan dia punya ni, dan alhamdulillah boleh guys. Lega apabila kita boleh buka benda ni. Tetapi itulah, kita boleh lihat ada air di dalam basikal ini. Sekali kita cuba tengok menggunakan pipe juga, dan memang ketat guys, memang ketat. Alhamdulillah berjaya juga dibuka. Lepas macam ni ada air lah siap kat dalam. Kalau nak tengok dulu ada air kat dalam tu boleh nampak. Tu apa? Itu dia guys, tengok dalam ni, berair dia dalam ni. Wow, dahsyat. Kalau lama-lama tak bawa memang boleh karat. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita cuci dahulu di bahagian dalam. So sebab apa dia ketat tadi tu, sebab tak ada grease. So dia terlampau ketat, dia melekat. So kita letaklah grease sikit sebelum pasang yang baru. Sikit. Ada nombor telefon ni? Boleh? Ada. Siapa-siapa yang nak call ke? Ada. Boleh share kan? Boleh. Nak share sekarang ke share kejap lagi? Ikutlah. Last. Boleh. Kalau nak last nanti pun boleh, sekarang pun boleh. Tengok tu, letak grease dulu baru pasang. Kalau tidak nanti masa akan datang dia akan jadi masalah yang sama. Ini tak ada masalah, kedai-kedai motor biasa ada jual. Mesti
DIY tu pun ada jual, grease biasa boleh pakai, grease nak pakai luar biasa pun boleh. Terpulang pada bajet dan cita rasa. Tapi kalau biasanya kalau grease macam ni kita pakai biasa pun tak masalah. Sebab dia tak nak bagi dia melekat macam tadi tu je. Kalau buah ni buat air mesti boleh masuk. Air boleh masuk, cumanya dia tak masuk. Okey, beza yang ini dengan yang jadi satu. Sekejap, ni saya buka balik. Saya tunjuk apa beza dia. So ini kita panggil BSA, ni BSA bottom bracket. So yang ini kita panggil seal cartridge bearing. So seal cartridge bearing ni satu dia berat lah. And then yang ini dia hollow, sebab dia ada kosong kat tengah. So bila kosong kat tengah tu, bearing dia cuma kat tepi ni saja. Yang ni bearing dia kat sini dan juga kat sini. Okey, dia ada dua. Dia ada dua bearing juga, cuma dekat tengah ni dia ada ekstra besi sikit. So sebab tu dia berat. And then dia punya shaft ni kita panggil shaft. Boleh kot shaft. So shaft ni yang buat dia jadi lagi satu dia sebab apa dia berat tu. So kalau kalau tukar pergi hollow tu biasanya lagi ringan lah jadinya. So tu comparison yang senang nak buat. So kalau masuk lagi satu, biasanya bearing ni senang nak karat dekat bahagian sini ataupun dia masuk air kat celah ni. Sama kiri kanan. So kalau yang ini tengok dia pusing, dia kasar sikit. Dia macam ada sangkut-sangkut. Sebab ni mungkin dah masuk air. Kalau yang ini patutnya dia licin je. Macam ni. Dia licin je. Sepatutnya lah. So kalau air nak masuk tu pun tak boleh. Sebabnya bukan tak boleh lah, kemungkinan dia tu rendah sikit. Sebabnya dia pun plastik dia tengah ni nampak ni dia ada seal punya ni. So air tu tak boleh masuk dekat bearing tu lah daripada dalam. Tapi daripada sini still boleh. Cumanya kemungkinan dia tu rendah bandingkan yang jenis yang lama tadi. So kalau nak pasang jangan salah lah, kiri dengan kanan tu jangan salah. So kalau tengok ni ada kanan, ada kiri, right dengan left lah. So pasang ikut yang dia dah bagi. Jangan ikut suka. Yang ikut suka. So kalau nak pasang belah kiri, dia ke kita ikut jam, arah jam. Okey. Pasang belah kanan, dia terbalik. Dia ikut lawan jam. Jam. Maksudnya dua-dua ni dia ke hadapan sebenarnya, pusingnya. Untuk buka ke hadapan, untuk buka ke sana, untuk pasang dia ke belakang. So macam contoh belah sini, kalau skru biasa kita akan pusing sini untuk ketatkan. Maksudnya kalau sini tu lawan jam. So kalau nak pasang ini, tengok dia ada arrow. So dia kena lawan jam lah. Dah ada tulis pun. Tapi kadang-kadang kita sebab dah terbiasa dengan skru tu, so kita terlepas pandang lah. Dekat crank ni sebelum masuk pun biasanya kita letak grease. Tapi grease ni dekat sini sikit. Dua tempat grease yang kita nak letak dengan sini sikit. Yang tengah ni tak payah pun tak apa. Ini sebab dia dekat sini. Plastik ni kan kawasan sini lah. Ni kita sapu je lah sikit. Ada yang sikit daripada sini tadi tu, kita sapu je kat sini sikit. Sama juga belah sini. Dah pasang tu tadi, dust cap dia jangan lupa. Ni dust cap dia. So yang ini pakai dia sebab kalau tengok dia ada ruang lagi sikit ni, so dia boleh bergerak. Ni nampak ni, dia bergerak. So kita tak nak benda tu bergerak. So dia ada ruang lagi untuk masuk. Lepas tu nak kena ketatkan pakai ni. So ni dia tak bergoyang lah, sebab dia dah ngam-ngam ni kat sini. Dia tak terlampau ketat. So kalau boleh
siapa-siapa kalau macam ni ada masalah ni, dia terlampau ketat ni, dia punya gasket punya pengetat ni tolong jangan hilang. Sebab dia kalau Shimano dia punya saiz lain. Contohnya kalau pakai crank Shimano yang macam hollow ni, dia punya saiz untuk gasket dia lain. Dia tak sama. Macam ni dia tengok dia macam bunga nambucu. Kalau ketatkan ni, letakkan skru ni, bukan ketat ni paling ketat. Lepas tu baru ketatkan belah sana paling ketat, tak dia kena selari. Kalau tidak nanti track dia rosak. Busing. So dia busing ni cantik lah, tak macam yang tadi. Okay. Ini dia sikit pasang sahaja. Siap. Sekarang siap dah. Siap guys. Siap lah. Cantik. Boleh race lah. Start engine. Ayo. Rantai saya tukar kalau tukar 53T ni. Yang asal berapa? 48. Yang asal 48. So kalau macam ni, kalau tengok kita kena tengok pada basikal jugalah. So kalau contoh macam ni, dia ada ruang lagi. Kita tengok kalau macam basikal ni sekarang asal dia kalau tidak 48. So sekarang ni owner dah tukar kepada 53. So 53, kalau rantai asal basikal Java Zelo ni sudah try kat sini, ni rantai asal Ya, asal. Okey, so rantai asal boleh pakai. So tak ada masalah apa-apalah. Sebabnya dia punya ni RD terpanggil ataupun rear derailleur ataupun bahasa mudah dia gear belakang. Nak tahu dia overstretch ataupun tidak, biasanya dia kalau overstretch dia macam ni bentuknya. Macam tu lah, ke depan lah. Yes, ni dah maksudnya dah overstretch lah. So kalau macam sekarang ni dia normal. Dia tak terlampau tegang, tak terlampau kendur. Nak saya macam mana? Nombor telefon ke apa tu? Nombor telefon ataupun macam nak hubungi ke So apa, kalau nak WhatsApp, boleh WhatsApp saya dekat nombor 0176701375. So kat situ boleh WhatsApp, tanya bila ada slot kosong ke apa. Sebab yang ini saya punya part time, bukan saya punya full time lah. So apa-apa berkaitan basikal tu, kalau nak double confirm saya boleh buat ke tidak ke, so boleh WhatsApp dulu nombor tu tadi, tanya. Ataupun cari saya kat dalam group folding ke. Saya tak ada dalam tu, tapi ada yang dah pernah share nombor saya kat dalam tu. So mana-mana yang rasa perlukan khidmat saya, bolehlah WhatsApp. So daripada saya itu saja. Balik kat owner lah. Buka emas sikit, mungkin nak kenal ni. Hello, panas. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Arif Arif Alip. Ya, Alip. Okey, masalah.